Tutorial pada kali ini adalah membincangkan tentang teori quantity Wang. Tajuk perbincangan adalah teori quantity Wang Fisher. Terdapat 4 bahagian yang akan dibincangkan, yaitu yang pertama adalah konsep dan rumus teori quantity Wang Fisher. Yang kedua adalah andaian teori quantity Wang Fisher. Yang ketiga adalah kritikan terhadap teori quantity Wang Fisher, dan yang keempat adalah contoh pengiraan teori quantity Wang Fisher. Kita lihat yang pertama, yaitu konsep. Teori quantity Wang Fisher merupakan suatu teori klasik yang menerangkan hubungan antara bekalan wang atau penawaran wang dengan tingkat harga. Dari segi rumusnya, Fisher memperkenalkan suatu rumus, yaitu MV sama dengan PT, yang mana M adalah bekalan wang, V adalah halaju pusingan wang, P adalah tingkat harga umum, dan T adalah jumlah urus niaga. Sekarang kita akan lihat andaian Fisher. Yang pertama adalah ekonomi berada dalam keadaan guna tenaga penuh, maka keluaran negara adalah tetap. Dengan itu, pemboleh ubah T, yaitu jumlah urus niaga, adalah tetap. Ini karena keluaran negara adalah hasil darab antara P dengan T. Andaian yang kedua adalah pemboleh ubah V, yaitu halaju pusingan wang, adalah tetap. Ini karena halaju pusingan wang amat bergantung kepada institusi bank dan sistem pembayaran gaji. Andaian ketiga adalah tingkat harga umum, yaitu P, dan bekalan wang M berubah pada kadar yang sama. Apa yang ditekankan di sini adalah pada kadar yang sama, bukan pada jumlah yang sama. Contohnya, kalau bekalan wang meningkat sebanyak 10%, maka tingkat harga juga akan meningkat sebanyak 10%. Begitulah seterusnya. Sekarang kita akan lihat kritikan terhadap teori Fisher. Kritikan yang pertama adalah Fisher mengatakan guna tenaga penuh sentiasa tercapai. Tetapi dalam dunia sebenar, guna tenaga penuh tidak sentiasa tercapai. Ini karena sebenarnya pengangguran sentiasa wujud, terutamanya pengangguran geseran. Dengan itu, keluaran negara dapat ditambah karena terdapat faktor-faktor pengeluaran yang belum digunakan. Kritikan yang kedua merujuk kepada kenyataan Fisher tentang halaju pusingan wang adalah tetap. Ini karena sebenarnya halaju pusingan wang adalah tidak tetap, karena kekerapan masyarakat berbelanja sentiasa berubah bergantung kepada keadaan ekonomi. Sebagai contohnya, semasa ekonomi mengalami kemelesetan, maka halaju pusingan wang akan menjadi perlahan karena masyarakat cenderung untuk berjimat cermat dan mengurangkan perbelanjaan. Sebaliknya, semasa inflasi, halaju pusingan wang akan meningkat. Ini karena masyarakat cenderung untuk meningkatkan perbelanjaan. Kritikan yang ketiga adalah Fisher mengatakan tujuan permintaan wang adalah untuk urus niaga sahaja. Tetapi sebenarnya tujuan permintaan wang bukan hanya untuk tujuan urus niaga sahaja, tetapi juga untuk tujuan awasan dan spekulasi. Ini adalah 3 kritikan utama terhadap teori quantity Wang Fisher. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan. Terdapat 2 contoh yang akan dibincangkan, dan yang pertama adalah diberi M sama dengan 10, V sama dengan 5, dan T sama dengan 20. Hitungkan nilai P ataupun nilai tingkat harga umum. Penyelesaiannya, rumus adalah MV sama dengan PT. Kita akan masukkan nilai M sama dengan 10
V sama dengan 5 dan T sama dengan 20. Maka kita dapati 10 darab 5 sama dengan Pi darab 20. Dan seterusnya 50 sama dengan Pi darab 20. Seterusnya 50 bahagi 20 sama dengan Pi, dan akhirnya kita dapati Pi adalah Rm 2,5 atau tingkat harga umum adalah Rp2,50. Sekarang kita akan lihat contoh kedua. Diberi M sama dengan 20, V sama dengan 5, T sama dengan 20, hitungkan nilai Pi. Contoh kedua menjelaskan bekalan wang meningkat sebanyak 2 kali ganda atau meningkat sebanyak 100% daripada 10 kepada 20. Manakala V dan T adalah tetap. Penyelesaiannya, MV sama dengan PT dan kita masukkan nilai, maka kita akan dapati 20 darab 5 sama dengan Pi darab 20, dan kita dapati 100 sama dengan Pi darab 20, dan kita dapati 100 bahagi 20 sama dengan Pi, dan akhirnya kita dapati Pi sama dengan Rm5 atau tingkat harga umum sama dengan Rp5. Ini menunjukkan kalau kita lihat, apabila bekalan wang meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada 10 kepada 20, maka tingkat harga umum juga meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada Rp2,50 kepada Rp5. Atau kalau kita lihat, apabila bekalan wang meningkat sebanyak 100%, kadar peningkatan bekalan wang adalah 100% daripada 10 kepada 20, maka tingkat harga umum juga meningkat sebanyak 100% daripada Rp2,50 kepada Rp5. Ini menjelaskan tentang andaian Fisher, yaitu bekalan wang dan tingkat harga umum akan berubah pada kadar yang sama. Sekian pertemuan pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.